Hiburan mendidik jiwa hanya عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ذا الجلال والإكرام. Daripada Thauban radhiyallahu anhu, beliau berkata, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpaling, yakni memberi salam daripada solatnya, baginda beristighfar sebanyak 3 kali dan berkata, Ya Allah, Engkaulah yang maha sejahtera, daripada Engkaulah kesejahteraan, Engkaulah yang maha berbahagia, yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Riwayat Muslim. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami dan seluruh kerajaan memasuki waktu petang kerana Allah. Segala puji bagi Allah. Tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah semata. Tiada sekutu baginya. Semua kerajaan hanya miliknya dan segala pujian hanya untuknya. Dia maha berkuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku memohon kebaikan yang ada di hari ini dan setelahnya. Sebaliknya aku memohon perlindungan dari keburukan yang ada di hari ini dan setelahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan buruknya umur tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari azab neraka dan azab kubur. ikuti laman Facebook IKIM FM untuk menonton sesi live segmen-segmen terbaik Radio IKIM. Jika anda terlepas, anda masih lagi boleh menonton semula segmen-segmen terbaik Radio IKIM. Like kami di Facebook sekarang. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Sahabat pendengar, firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Kautsar ayat kedua yang bermaksud tunaikanlah solat dan sembelihlah kurban sebagai tanda syukur. Jom kita rebut peluang untuk membuat ibadah kurban bersama serantau Muslim. Harga berpatutan, dapat gambar dan sijil. Memang berbaloi. Sertai kurban mudah bersama serantau Muslim. Layari kurbanmudah.com atau hubungi 03 8408 1789. Sedekah Serantau Muslim. Mendengarkan IKIM Inspirasi Inforia Islami. Alhamdulillah. Terima kasih buat anda yang terus memilih corong Radio IKIM sebagai pilihan utama anda. Dan saya Syafiq Saleh masih lagi temankan di destinasi IKIM waktu ini. Dan di jam yang kedua, kita nak teruskan lagi bicara kita di petang ini bersama rancangan Fas'aluna. Tanyalah kami bersama dengan tetamu kita yang berusaha Dr. Nik Roskiman Abdul Samad, Fellow Kanan Pusat Kajian Syariah Undang-Undang dan Politik Pusat Syarak Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM. Dan petang ini Dr. Nik akan bercerita tentang tajuk sifat riya. Jadi sama-sama kita bincangkan. Kalau ada pertanyaan, soalan, boleh terus hantarkan ke talian WhatsApp konti 011290040004. Juga di Facebook Live IKIM FM, anda boleh letakkan soalan dan pertanyaan anda di ruangan komen di situ. Okey, nantikan seketika lagi rancangan Fas'aluna. Beribu dahulu bersama dengan Ayai featuring dengan Ultimate lagunya Duniaku Dakwahku. Kekal bersama Radio IKIM. Ayo. Ya Rahim, mohon terangkan hatiku jika ku beri keterangan. Ya Karim, mohon senangkan usahaku caraku dalam menyebarkan
Namamu cahayamu, wahaiku kau yang satu. Satu kalam cetusan mindamu kan menyubur indah imanku. Kala hatiku dirundungi mega kembali ke jalan syurga. Tiada ikutan yang terpaling indah membawaku tenang di sana. Dakwaku seikhlas hati terbina pencetus rasa di jiwa. Hanya iman pengubah jiwa. Dakwaku umat terbela. Yang buruk disangkal, yang benar dimulia. Tegakkan syariat di dunia. Tiada gentar tempuh segala. Hidup kita hanya miliknya. Takkan ku berpaling darinya. Dunia ku dakwaku selamanya. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Allahu, Allahu Akbar. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Allahu, Allahu Akbar. Dakwahku pencaturan, dakwahku bak pelaburan. Moga esok nanti bila ia matang berbuah sebelum sangka kala datang. Biar dakwahku menjadi bekal untuk aku, kamu dan semua kenalan. Banyak tarikan raja sepanjang jalan, dakwahku menyuruh langkahku ke hadapan. Hanya iman pengubah jiwa. Dakwaku umat terbela. Yang buruk disangkal, yang benar dimulia. Tegakkan syariat di dunia. Tiada gentar tempuh segala. Hidup kita hanya miliknya. Takkan ku berpaling darinya. Dunia ku dakwaku selamanya. Ya Rahim, mohon terangkan hatiku jika aku beri keterangan. Ya Karim, mohon senangkan usahaku, caraku dalam menyebarkan. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Allahu, Allahu Akbar. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Allahu, Allahu Akbar. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Allahu, Allahu Akbar. Assalamualaikum, saya Ustazah Isfadiah. Firmanullah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Kautsar ayat kedua yang bermaksud, tunaikanlah salat dan sembelihlah kurban sebagai tanda syukur. Jom kita rebut peluang buat ibadah kurban bersama serantau Muslim. Harga berpatutan, gambar bahagian kurban anda dapat dan anda juga akan dapat risit dan sijil penyertaan. Memang berbaloi. Sertai kurban mudah bersama serantau Muslim. Layari kurbanmudah.com atau hubungi 03-8408-1789. Sedekah Serantau Muslim. Hai, saya Dr. Irma. Saya pernah ada masalah kulit. Jerawat, jeragat bertumpuk bawah mata, kulit berminyak, pori terbuka dan berparut hitam yang bodoh. Saya pernah habis puluhan ribu ringgit mencuba variasi rawatan dan produk. Akan tetapi, saya kecewa kerana semakin parah, kulit saya menjadi sangat sensitif dan saya mendapat eczema yang sangat teruk. Dari situ, saya nekat untuk mencari formula sendiri untuk mendapatkan kulit sihat yang saya idamkan. Akhirnya, Alhamdulillah, saya berjaya merealisasikan dengan Dr. Irma Skincare. Rangkaian Luna Glow dan Angel White, saya berharap dapat membantu ramai orang mendapat kulit sihat yang mereka idamkan seperti saya. Dr. Irma Skincare, produk yang mempunyai kelulusan KKM dan juga keluaran syarikat yang diiktiraf halal oleh JAKIM, boleh membantu masalah jerawat, jeragat, parut, kedutan pramatang, kulit berminyak dan kulit kusam. Dapatkan kulit yang sihat dengan Dr. Irma Skincare, jenama yang boleh menjadi rakan baik anda. Dr. Irma boleh didapati dengan mudah di Shopee dan Lazada. Dalam situasi pandemik COVID-19 dan juga Perintah Kawalan Pergerakan, kami telah melebihkan kaki tangan kami untuk menguruskan pembelian secara online supaya lebih lancar dan teratur. Jika anda berada di Singapura, kami juga ada di platform Shopee SG.
Jikalau anda ingin lihat dan pegang sendiri produk kami untuk menambahkan lagi kepercayaan, produk kami berada di cawangan Aeon Store di seluruh Semenanjung Malaysia dan juga di Co-op Pharmacy. Untuk maklumat lanjut tentang Dr. Irma, boleh hubungi 018-386-5100 atau layari laman web drirma.com. Atau yang paling mudah, Google sahaja Dr. Irma Skincare untuk dapatkan info lanjut mengenai produk-produk Dr. Irma Skincare. Dapatkan Dr. Irma Skincare sekarang. Hubungi 018-386-5100. Dr. Irma Skincare, rakan baik kulit anda. Satu dalam sejuta. Bang, ni campur ni satu lagi. Berapa bang? Okey, kejap. Ni harga dia. Murahnya bang. Package combo kembali lagi. Tempah sekarang sementara masih ada. Hubungi 012-686-9236 atau 017-345-2564. Tertakluk pada terma dan syarat. Tarikh tutup permohonan iklan adalah setiap 16 hari bulan pada setiap bulan. Kalau esok Allah tarik nyawa kita, apakah persediaan kita? Tidak mahukah tuan-tuan dan puan-puan kalau Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kedudukan mulia di sisinya? Ayuh kita kejar redha Allah dengan melaksanakan ibadah korban tahun ini menerusi kempen mengejar pahala korban oleh Al-Khairi Korban dan Akikah. Daftar sekarang di www.kurbanasnaf.com. InsyaAllah pahala, kebaikan dan ganjaran yang banyak menanti anda. Saya ulang, daftar sekarang di www.kurbanasnaf.com. Buat orang-orang Sarawak, jangan lupa dengarkan Radio IKIM di 93.7 FM di Kuching, Sarawak. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا الله lapangkanlah dadaku, mudahkan urusanku, lancarkan lisanku dan baguskanlah ucapanku. Ya Allah, Ya Rahman, Ya رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي lapangkanlah dadaku, mudahkan urusanku, lancarkan lisanku dan baguskanlah ucapanku. Bila kita bercakap tentang manusia, kita kena ingat, kita hendaklah fokus kepada insan itu dalam aspek yang rohnya. Sebab hari ini, dalam dunia hari ini, kekalutan hari ini yang kita banyak. Mati agama itu adalah sesuatu yang baik. Jadi seharusnya kalaulah ada kepelbagaian pun, kepelbagaian itu harus ditangani dengan harmoni. Mengungkap persoalan kefahaman Islam dalam kehidupan. Anda mahukan lebih pencerahan? Tanyalah kami dalam Fas'aluna setiap hari Rabu jam 5.10 petang. Fas'aluna, tanyalah kami. Semestinya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Syukur, alhamdulillah. Kita kembali bersama dalam pertemuan di Destinasi IKIM di petang Rabu. Seperti biasa, jadual kita, kuliah kita akan sama-sama ikuti lagi rancangan Fas'aluna, tanyalah kami. Dan
Untuk itu juga saya terus nak menjemput sahabat-sahabat sekalian untuk sama-sama ke laman Facebook IKIM FM dan juga ke YouTube IKIM untuk kita sama-sama boleh tonton di situ, insya-Allah. Sebarang pertanyaan, persoalan boleh hantarkan di talian WhatsApp konti 011-29004004. Juga di Facebook Live IKIM FM, anda boleh letakkan soalan dan juga pertanyaan anda di ruangan komen. Dan untuk itu, menerusi rancangan Fasaluna untuk musim ini, kita masih lagi bersama dengan tetamu kita, iaitu yang berusaha Dr. Nik Roskiman Abdul Samad, Fellow Kanan Pusat Kajian Syariah Undang-Undang atau Pusat Syarak Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya-Allah, sihat kita Doktor? Alhamdulillah, sihat Syafiq. Syafiq okey ya? Syukur macam ni lah Doktor. Kita Alhamdulillah, kalau tengok Doktor dekat work from home ni, dia punya senyuman masih kekal, pipi masih maintain okey tu Doktor. Masya-Allah. Ya, cuma rambut dah panjang ni ha. Oh, yelah kan. Waktu PKP. Tak apa Doktor. Nanti dah okey, kita on balik insya-Allah. Baik Doktor, terima kasih. Okey, kita nak teruskan lagi Doktor bincang-bincang kita pada petang ini. Untuk sama-sama kita nak bawakan satu lagi bab yang baru menerusi dalam kitab Penawar Bagi Hati. Kita nak bincang dengan tajuk ataupun dengan kata-kata sifat riak ini. Doktor, jadi kita nak tahu Doktor bagaimana yang dikatakan sifat riak, dan di awal ni nak dengar sedikit Doktor sebagai mukadimah pengenalan dalam tajuk ini Doktor. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah. Terima kasih Syafiq. Sama Doktor. Bersorangan hari ini ya. Ya Doktor. Mona diikuti mungkin ya. Ya betul. Alhamdulillah, harap terus bersemangat walaupun berseorang diri. Tumpang semangat Datin Mona, insya-Allah. Teruskan. Okey. Silakan Doktor. Baik, kita minggu lepas kita dah membicarakan sebahagian lagi daripada beberapa penyakit batin penyakit batin ataupun maksiat batin, sifat-sifat yang tercela, mazmumah, iaitu ujub dan takabur. Dan kalau kita flashback, kita kata ujub itu ialah sifat yang dalam hati. Sombong dalam hati. Dia sombong dalam hati dia je sombong. Dia rasa dia hebat, dia rasa dia lebih pandai dari orang, dia rasa segala-gala kelebihan dan kehebatan itu dia terasa dalam hati. Dan dia tidak buat pada orang lain. Berbeza dengan takabur, takabur sombong juga, tetapi sombong yang dizahirkan yang mengena orang lain. Kesombongannya itu dizahirkan dengan perbuatannya, dengan perkataannya, dengan tingkah lakunya, yang terkesan dengan orang lain. Orang tengok dia, orang nampak kesombongannya. Dia maki orang, jadi itu antara yang kita bincangkan pada minggu lepas. Dan kita masuk satu lagi yang terakhir, yang ke-10 daripada sifat-sifat mazmumah yang telah disusun oleh Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Mandili rahimallahu ta'ala wa nafa'na bi bi'udumi fid dharain amin, daripada kitabnya Penawar Bagi Hati, iaitu riak. Bila kita kata 10 ini bukan maknanya 10 saja, ini ialah 10 yang pokok. Banyak lagi yang sifat-sifat lain yang keji yang lain, tetapi ini ialah yang pokok, yang utama. Lepas daripada ini pun akan ada lagi. InsyaAllah kita akan bincang kalau ada kesempatan. Baik, riak ini ialah apabila kita melakukan suatu ibadah ataupun amal kemajikan dengan niat mendapat kedudukan di hati manusia. Kita menunjuk-nunjuk, itu kita kata riak. Orang buat baik kerana nak menunjuk kepada orang lain. Dia bukan buat baik kerana wa ma umiru illa liya'budullahi wa ma umiru illa liya'budullahi mukhlishina lahuddin. Allah memerintahkan hamba-Nya supaya melakukan ketaatan kepada Allah, menyembah kepada Allah dengan ikhlas, mukhlis. Jadi kalau kita nak ibadat, kita kena ikhlas. Lawan kepada ikhlas ialah riak.
Ikhlas ialah kita buat sesuatu hanya kerana Allah. Mencari redha Allah. Mencari restu Allah. Dan ikhlas tu kita dah bincang juga sebelum ini, ada beberapa jenis ataupun tingkatan-tingkatan ikhlas. Termasuklah ikhlas itu kerana inginkan ganjaran syurga Allah SWT pun ikhlas. Termasuklah ikhlas itu juga kerana takutkan neraka Allah SWT pun ikhlas. Nak pahala, nak ibadah kerana inginkan pahala pun ikhlas. Jadi itu antara beberapa perkara ikhlas. Yang paling tinggi sekali ialah kerana inginkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata, tanpa kita memikirkan perkara yang lain. Lawan kepada ikhlas ialah riak. Kalau ikhlas itu kerana Allah, tetapi riak ini bukan kerana Allah, kerana makhluk, kerana inginkan pandangan manusia. Mahu manusia puji kita, mahu manusia memandang mulia kepada kita, mahu manusia mengatakan kebaikan terhadap kita, mahu manusia memberikan gelaran-gelaran yang baik kepada kita. Kalau kita semayang, kalau kita ibadah, tunjuk kepada orang supaya nanti orang kata, Masya Allah, kuatnya Syafiq ibadah, semayang, tak berhenti, 100 rakaat. Ataupun kita bercerita kepada orang. Itu sum'ah, campur dengan riak, nak menunjuk. Ataupun kita bersedekah, bawa cek besar-besar 1 juta bagi buat masjid. Bersedekah, nak menunjukkan kita bersedekah, orang kata Masya Allah, seorang jutawan yang hartawan, yang dermawan. Kita nak tu, nak apa? Nak pujian manusia, nak kedudukan manusia, nak sanjungan manusia, nak harta benda manusia. Apa sahaja yang kita inginkan daripada manusia yang bukan kerana Allah, maka itu dikira riak. Jadi itu adalah sifat mazmumah, sifat yang dikeji dalam Islam, yang kita kena bersihkan hati kita daripada memiliki sifat riak ini. Dalil diharamkan riak ini berdasarkan Al-Quran. Salah satunya ialah Allah SWT berfirman, "Fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun allazina hum yura'un." Sungguh celaka besarlah bagi orang yang sembahyang, iaitu orang yang bersembahyang dalam keadaan lalai daripada menyempurnakan sembahyang. Dan juga orang yang riak ketika beribadah. Orang yang ingin menunjuk dalam ibadah. Lalai sembahyang ini banyaklah tafsiran para ulama. Para ulama kata antaranya bukanlah bermaksud kita ni kena khusyuk 100% dalam sembahyang. Yang dimaksudkan lalai allazina hum an salatihim, ni bukan allazina hum fi salatihim. Jadi ini dibahas panjanglah. Bukan lalai dalam sembahyang, tetapi lalai dengan sembahyang kita itu, sehingga antaranya tafsiran yang diberi ialah sehingga kita terluput waktu sembahyang. Disebabkan itu kita dikira orang yang lalai daripada mengerjakan kewajipan sembahyang. Mungkin kita bercerehat Syafiq dan kita sambung lagi selepas ini. Baik, insya-Allah Doktor. Pastinya kita nak rehat seketika dan kembali selepas ni banyak lagi perkongsian. Kalau anda ada soalan dan juga pertanyaan, boleh terus hantarkan ke talian WhatsApp konti 011290040004 dan juga di Facebook Live IKIM FM. Boleh letakkan soalan dan juga pertanyaan anda di ruangan komen di situ. Kejap lagi kita akan sama-sama bawakan soalan anda kepada yang berusaha Dr. Nid Roskiman Abdul Samad. Okey, kita berehat seketika, jangan ke mana-mana, kekal bersama Radio IKIM. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna al-jannata daras salam
تباركت يا ذا الجلال والإكرام اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام Negeri Sembilan 102.7. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Alhamdulillah kembali bersama saya Syafiq untuk temankan anda menerusi destinasi IKIM. Dan kita nak teruskan lagi perbincangan menerusi rancangan Fas'aluna, Tanyalah Kami. Di talian kita masih lagi bersama dengan tetamu kita yang berusaha Dr. Nik Roskiman Abdul Samad, Fellow Kanan Pusat Syarak IKIM. Dan Doktor, ayuh kita nak teruskan dengan tajuk kita petang ini. Bincang kita berkaitan dengan sifat riak, bagaimana yang dikatakan lagi Doktor tentang perkara ini. Silakan. Baik, tadi kita dah sebut bahawasanya ibadah ini hanyalah kerana Allah Ta'ala. Kalau kita lakukan sesuatu ibadah bukan kerana Allah Ta'ala, itu sudah dikira menyengutukan Allah. Syirik. Tetapi bukanlah syirik besar, syirik sembah berhala dan sebagainya, tetapi dikatakan ia sebagai syirik khafi ataupun syirik asghar, syirik kecil. Ini kalau kita lihat banyaklah hadis-hadis Nabi dan juga ayat Quran yang melarang. Antaranya Allah SWT menyebut faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Sesiapa yang berharap akan bertemu dengan Tuhannya, hendaklah dia mengerjakan amalan yang soleh dan janganlah dia mensyirikkan sesiapa pun dalam ibadatnya kepada Tuhannya. Jadi ini dikira orang yang melakukan riak itu dikira syirik dalam ibadat. Syirik dalam ibadat, bukan syirik i'tiqad. I'tiqad dia masih lagi mengesahkan Allah Ta'ala, tetapi dalam ibadatnya apabila dia mencari keredaan Allah, mencari keredaan makhluk bukan keredaan Allah, mencari pujian makhluk bukannya pujian Allah, jadi dia telah melakukan syirik kecil, seperti mana yang kita dah sebut tadi. Dalam satu hadis Nabi menyebut inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkal asghar wa huwa riya, atau kama qala. Nabi kata, sesungguhnya perkara yang paling aku takut, antara perkara-perkara yang aku takut menimpa kamu ialah syirik kecil.
Apa itu syirik kecil? Iaitu riak. Jadi riak ini ialah syirik kecil. Dan orang yang memiliki sifat riak dalam hati dia, apa akibatnya? Akibatnya ialah dia antara yang diharamkan memasuki syurga Allah SWT. Allah SWT, Nabi SAW menyebut, Inna Allah harramal jannata ala kulli mura'in. Sesungguhnya Allah SWT mengharamkan syurga kepada orang yang riak. Orang yang suka beramal menunjuk-nunjuk kepada orang, maka orang macam ni Allah SWT haramkan syurga bagi dia. Jadi Syafiq dan para pendengar yang saya hormati sekalian, kita telah mendengar sebelum ini 9 atau termasuk riak ini 10 perkara yang merosakkan amalan kita, yang merosakkan peluang kita untuk memasuki syurga Allah SWT. Jadi kita kena faham betul-betul bahawasanya syurga Allah SWT ataupun amalan yang kita lakukan itu bukan terhad hanya kepada puasa zakat, haji dan sebagainya, tetapi juga bagaimana kita menjaga hati kita. Hati ini penting. Bagaimana kita menjaga hati kita. Dengan aujubnya, dengan takaburnya, dengan segala marahnya, apa semua sekali. Semua itu adalah yang dilarang oleh Nabi SAW. Dan pada hari ini kita bicara satu lagi, iaitu riak. Ini semua kita kena bersihkan. Bersihkan hati kita. Tinggalkan sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat keji ini. Bagaimana nak meninggalkan, insya-Allah kita akan bicarakan dalam buku ini yang akan menyebutkan cara-caranya. Kerana apa? Kerana kalau kita tidak membicarakan ataupun kalau kita tidak membersihkan hati kita, dia nanti akan menghapuskan amalan kita. Seperti mana Nabi Allah SWT menyebut dalam Quran, wahai orang yang beriman, maksudnya masa dah suntuk. Wahai orang yang beriman, jangan rosakkan, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan merosakkan pahala sedekah kamu dengan menyebut-nyebut ataupun menyakiti perasaan orang lain. Apabila kita belanja, kita sebut, dia ni nasib baiklah, saya yang belanja dia. Kalau tidak, dia melarat. Dia ni nasib baiklah saya jumpa dia gelandangan ni, saya ambil dia, bagi dia. Itu adalah riak. Itu nak menunjuk-nunjuk. Kita kata mengungkit lah bahasa kita juga, termasuk mengungkit amalan yang kita buat. Itu juga dilarang dalam Islam. Kerana dia satu adik-beradik lah dengan riak. Kerana apa? Kerana nanti dia akan membatalkan pahala kita, membatalkan sedekah kita. Kita dalam Islam, kita kena ingat, amalan yang pertama, kita diperintahkan untuk melakukan amalan baik, pahala. Kita semayang nak pahala, alhamdulillah. Kita buat supaya kita dapat pahala. Lepas kita buat semayang, buat puasa, zakat, sedekah, apa semua sekali, yang kedua, kita nak daripada ibadat ini sah. Semayang kita sah, puasa kita sah, sedekah kita sah, zakat kita sah. Yang ketiga, selepas daripada kita nak semayang kita sah, puasa kita sah, zakat kita sah, kita nak yang ketiganya ialah diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala terima, sah saja. Allah Taala tak terima buat apa? Kan? Diterima dan berpahala. Macam kita kata bulan puasa itu kita puasa. Puasa kita sah. Kita tak makan, tak minum, tak melakukan hubungan suami isteri. Sah. Tetapi Allah SWT kata orang yang puasa melalui Nabi SAW, orang yang puasa tetapi dia tidak jaga mulut dia dan sebagainya. Berapa ramai orang yang puasa tetapi dia dapat apa? Lapar dan dahaga. Maknanya tidak berpahala. Amal ibadat dilakukan tetapi tidak berpahala. Jadi
Ini benda yang kita tak mahu. Kita mahu ibadat kita sah. Lepas tu kita mahu diterima oleh Allah SWT dan dia berpahala kepada kita. Dan yang ketiga sekali, kita mahu juga amalan itu kekal di hari akhirat kelak. Sampai kita mati. Pahala itu kekal. Pahala itu tidak hilang, tidak hangus. Jadi kalau kita sedekah kat orang, kita sedekah dah cantik dah. Dah cantik dah kita sedekah. Kita sedekah, masa sedekah pun kita ikhlas. 10 tahun kita tak cerita kat orang. Tak ada orang tahu kita buat amalan itu. Tiba-tiba dekat nak mati, kita cerita habis kat orang. Aku dulu masa gini, habis. Jadi pahala yang sepatutnya kita boleh di hari akhirat itu habis. Kosong. Cantik dah. Amalan sah, diterima, berpahala, tetapi kita tak jaga dia. Pahala dia itu kita tak jaga. Akhirnya, yang berpahala itu juga habis berterbangan, hangus. Sia-sia belaka. Kerana apa? Kerana kita mengungkit, kita bercerita kepada orang tentang ibadat kita untuk orang puji kita. Dah 10 tahun benda tu kita buat. 20 tahun kita buat. 30 tahun amalan tu kita buat. Tak ada siapa tahu. Tiba-tiba satu hari kita rasa nak cerita ke orang. Kita pun ceritalah ke orang. Kita tak tahu. Dengan bercerita itu, dia telah menghapuskan pahala yang tersimpan selama ini. Habis sia-sia. Jadi kita tak mahu itu. Kita mahu supaya amalan kita itu bukan sahaja sah dan berpahala, tetapi juga dia kekal di hari akhirat. Kita boleh lihat apabila kita mati nanti, pahala tersedia untuk kita. Jadi itu saja Syafiq. Mungkin lepas ni kita terima soalan-soalan, insya-Allah, wallahualam. Betul doktor, kita dah pun dapat beberapa soalan di talian WhatsApp konti yang dah pun kita dapat di sini. Seperti sahabat kita ada juga yang bertanya dari pendengar kita, pertanyaan untuk doktor ni. Doktor, ikhlas itu perkara dalam hati. Apakah pandangan doktor? Tak ada orang yang menghukum perkara dalam hati seseorang. Contohnya, anda tidak ikhlas, anda munafik dan sebagainya lah. Jadi sedangkan perkara hati ini diajar untuk melihat diri sendiri, bukan menghukum orang lain. Kejap lagi doktor akan berikan pandangan di situ, insya-Allah. Okey. Kita nak berehat seketika, anda jangan ke mana-mana. Kekal bersama IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Suhu temperature kepada enjin di negara kita adalah 40 degree Celsius. Jadi kalau kita hidupkan enjin yang mana kenderaan kita telah berhenti lebih daripada 6 jam, auto choke akan bekerja. Ini akan menyebabkan enjin kita akan naik tinggi sehingga 1.8 RPM dan balik kepada statik 1.1 mula kala perjalanan. Kerana ini akan memberikan temperature yang sama rata, seimbang dan sekata. Kalau kita start enjin je terus bergerak, boleh juga, tak ada masalah. Sebab workshop memang ada je tu, kan? Jadilah pemandu bijak, kocik selamat, jiwa selamat, harta selamat. Keselamatan diutamakan. Teruskan bersama IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Terima kasih kepada anda yang menjadikan IKIM Radio Islami nombor 1 di Malaysia. Radio IKIM kini menyambut ulang tahun ke-20 kerana kesetiaan dan sokongan anda. Radio IKIM 20 tahun, sentiasa relevan dan terkini. Lembah Kelang, 91.5 FM. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Syukur Alhamdulillah kembali bersama IKIM Inspirasi Inforia Islami. Dan kita masih lagi bersama menerusi rancangan Fas'aluna, Tanyalah Kami bersama dengan yang berusaha Dr. Nik Roskiman Abdul Samad, Fellow Kanan Pusat Syara IKIM. Dan sebelum kita berehat sebentar tadi, ada soalan yang kita dapat di talian WhatsApp konti. Sahabat kita bertanya, Doktor, ikhlas itu perkara dalam hati. Apakah pandangan doktor? Tak ada orang yang menghukum perkara dalam hati seseorang. Contohnya, anda tidak ikhlas, anda munafik dan sebagainya lah. Okay? Dan sedangkan perkara hati ini diajarkan untuk melihat diri sendiri dahulu, bukan untuk menghukum orang lain. Doktor? Baik, betul lah tu. Memang sebenarnya kita tidak tahu dalam hati manusia. Yang tahu dalam hati orang lain ialah Allah SWT saja. Wa huwa alimun bizatis sudur.
Ini ayat Quran. Hanya sebenarnya Allah SWT sahaja yang tahu apa yang dalam hati kita. Dalam hati kita tiada siapa yang tahu. Orang tak boleh nak tuduh kita ikhlas ke, tak ikhlas ke, nak menunjuk ke apa ke. Itu adalah tuduhan orang yang tidak ada hak. Dia sebab dia tak tahu. Macam mana dia tahu? Cuma ada benda-benda kalau kita kata macam munafik. Munafik ini selain daripada dia juga penyakit hati, orang yang tetapi dia ada juga alamatul munafik. Kan kita belajar alamat munafik tu kan. Cakap dia bohong. Dia bukan hati itu satu, tapi juga kerana perangai dia itu adalah memiliki ciri-ciri munafik. Adapun ikhlas, kita tak boleh nak tuduh orang tu ikhlas, orang ni tak ikhlas. Tak boleh. Kerana kita tak tahu. Allah SWT yang tahu. Sebab itu dalam satu peristiwa pernah berlaku dalam satu peperangan, seorang kafir telah mengucap 2 kalimah syahadat. Dia mengucap 2 kalimah syahadat ketika sahabat nak bunuh dia. Dia mengucap 2 kalimah syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi sahabat ni dia dah serba salah. Nak bunuh ke tak nak bunuh. Tapi dia bunuh juga. Dia kata ini taktik lama ni. Nak elak daripada kena bunuh ni. Bukan ikhlas. Tak nak bunuh mengucap. Lalu perkara itu sampai kepada Nabi SAW. Jadi Nabi SAW panggil dia. Betul ke dalam peperangan tu kau telah bunuh dia? Ada orang kafir yang mengucap 2 kalimah syahadat. Dia kata, betul ya Rasulullah. Aku bunuh dia. Kenapa kau bunuh dia? Dia dah mengucap 2 kalimah syahadat. Dia kata, aku bunuh dia sebab dia mengucap itu kerana dia nak mengelak daripada dibunuh. Taktik Rasulullah. Gitulah bahasa kita sekarang. Taktik ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW kata, adakah kau belah hatinya dan kau tahu apa yang dalam hatinya? Begitulah mafhum dia. Adakah kau belah hatinya dan kau tahu apa yang terkandung dalam hatinya? Jadi Rasulullah SAW cukup marah sekali dengan sahabat yang menuduh orang kafir yang mengucap bagi mengelak dibunuh itu sebagai ucap syahadah mengucap yang tidak ikhlas. Kerana yang tahu ikhlas atau tidak ikhlas itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala sahaja. Wallahu a'lam. Masya-Allah, itu dia. Dah kita dapat di situ bagaimana kaedah dan juga cara pandangan. Okey. Dan doktor, satu lagi soalan yang kita dapat di talian WhatsApp konti, ada sahabat kita bertanya, doktor, adakah sama dosanya syirik kecil iaitu riak dan juga syirik besar, doktor? Syirik kecil dia syirik yang riak lah. Kita panggil dosa kerana syirik kerana riak. Adapun syirik besar, dosa dia kerana dia menyekutukan Allah dalam i'tiqad dia. Itu syirik khafi dengan syirik jali dia panggil. Jadi mestilah tidak sama dari segi dosa dia, tetapi tidak sama sekalipun dia tetap syirik. Jadi kita tidak mahu kita dituduh oleh Allah SWT sebagai menyekutukannya. Kerana apa? Kerana walaupun dia dari segi dosa dia itu tidak sebesar dosa syirik jali ni, syirik yang menyebabkan rosak akidah ini, tetapi dia menjadikan amalan kita rosak. Riak itu, dia menjadikan amalan kita ditolak oleh Allah SWT. Segala kebaikan yang kita buat tidak diterima oleh Allah SWT sebagai berpahala. Jadi itulah implikasi dia. Adapun orang yang syirik besar ataupun syirik jali ini, dia telah jadi kufur kepada Allah SWT. Dia dah jadi terkeluar daripada Islam. Tetapi orang yang riak tidaklah sampai terkeluar daripada Islam. Tetapi dia telah menyekutukan Allah SWT dalam ibadatnya. Wallahu a'lam. Masya-Allah, itu dia. Okey, doktor, satu lagi soalan yang ada juga sahabat kita bertanya berkaitan dengan riak ini. Adakah dikatakan riak juga ke arah kebaikan? Contohnya doktor, situasi dia kalau dekat rumah tak ada pun siapa solat berjemaah, tapi ada seorang ni nak hidupkan solat, jadi dia solat depan ramai-ramai nak menunjukkan tegaknya solat itu. Adakah itu juga dikira macam sebagai riak untuk ibadah, doktor? Itu tergantung kepada hatinya. Wa ma umiru innamal a'malu binniyat.
setiap amalan itu terkandung daripada niatnya. Al-umuru bimaqasidiha. Setiap urusan itu bergantung kepada qasad dia. Kalau dia semayang itu, dia nak menunjuk kepada orang, dia ni kaki semayang, jadi riak lah. Tetapi kalau dia semayang di situ, kerana dia nak mengimarahkan rumah dia, nak ajak orang, mari kita semayang berjemaah bersama-sama, dia tak jadi riak. Jadi itu tergantung dalam hati dia. Dan sebaiknya dia kena jaga hati dia supaya tidak jadi riak. Dan dia buat benda itu. Sama juga macam kita kadang-kadang kita tak semayang tak semayang sunat di masjid. Kita masuk masjid, kan, sepatutnya kita buat solat sunat tahiyatul masjid. Orang ramai ni, orang duduk tengok, dia tunggu imam nak qamat ni, kan. Makmun ramai duduk bersila sementara tunggu imam, kita masuk lambat sekali, orang tengah ramai. Kita nak buat solat tahiyatul masjid ke tak? Aku buat kan, orang kata Allah alimnya dia semayang sunat tahiyatul masjid. Bagusnya dia. Jadi kita jadi serba salah. Pada masa itu kita lawan lah perasaan kita itu. Dan kita lawan supaya kita katakan dalam hati aku semayang ini bukan nak pujian manusia, tetapi untuk sunnah Nabi SAW apabila masuk masjid, ke solat 2 rakaat tahiyatul masjid. Itu kena lawan. Jangan kita sebab kita tertipu dengan ini yang kata talbisul iblis ni, kita tertipu dengan belitan iblis. Iblis bisik kat kita, tak payahlah solat jemaah, solat tahiyatul masjid. Nanti orang kata kau riak. Tak payahlah. Jadi apa yang kita boleh buat, kita lawan perasaan itu, kita semayang 2 rakaat dan tetapi kita jaga hati kita supaya tidak terniat pun untuk mendapat pujian manusia. Wallahu a'lam. Masya-Allah, itu dia doktor. Apapun juga amalan dan juga ibadah kita tertakluk kepada niat kita, perbaharui niat kita dan juga letakkan niat yang suci murni tanpa kita hadirkan apa juga perkara-perkara yang tak baik. Elakkan semua tu. Baik doktor, sebenarnya dah hampir sampai di hujung pertemuan doktor. Mungkin sedikit doktor kesimpulan dengan tajuk ini doktor. Silakan. Baik, kesimpulan yang kita boleh buat ialah dalam setiap amal ibadat kita, pertama sekali kita mahu amal ibadah itu sah, diterima di sisi Allah Ta'ala. Bagaimana nak tahu amal ibadah kita sah diterima? Iaitu dengan kita mengikut rukun-rukun syarat-syarat yang ditetapkan dalam ilmu fiqh yang kita belajar. Itu syarat sah dia. Semayang kena ada wuduk, kena menghadap kiblat, itu ini apa semua. Itu ialah dari segi sah semayang. Sah puasa, jangan makan, jangan minum, niat sebelum terbit matahari dan sebagainya. Itu ialah sah semayang, sah puasa. Selepas daripada sah itu, kita mahu amal ibadat kita itu berpahala. Berpahalanya macam mana? Kalau semayang, kita mahu semayang itu semayang yang khusyuk, bukan semayang yang lalai. Kalau sekadar sembahyang saja dengan dengan hati ke lain, semayang kita sekadar sah-sah saja, lepas kita daripada kewajiban, lepas kita daripada dosa, tetapi tidak berpahala. Kosong. Puasa kita kalau sekadar tak makan, tak minum apa semua, tapi kita mengompatlah, mengakir hamun, marah orang, tengok maksiat, dengar benda orang mengompat, apa semua sekali kita tak jaga perkara-perkara yang berkaitan dengan yang boleh membinasakan pahala puasa, maka kita dapat pahala, kita dapat puasa yang sah tetapi kosong pahala. Yang ketiga yang kita kena buatnya selain daripada sah, selain daripada berpahala, ialah menjaga amalan itu supaya dia kekal hingga sampai kita mati. Dengan cara kita tidak lagi menceritakan amalan kita itu kepada orang lain. Kita tidak riak kepada orang. Kita tidak menunjuk-nunjuk kepada orang. Maka dengan itu, ketiga-tiga ini, maka dapatlah kita menemui pahala amalan kita itu di hari akhirat kelak, insya-Allah. Amin. Amin. Allah Syafiq untuk mengelak kita daripada merasa riak, Imam Ghazali menyebut dalam kitab Ayyuhal Walad dia. Dia kata, bayangkan yang sekeliling kamu itu manusia-manusia itu ialah seperti pokok-pokok batu-batu jamadat yang tidak boleh memberi apa-apa manfaat kepadamu. Adakah kamu ingin riak kepada batu-batu pokok-pokok?
maka nescaya kamu tidak ingin riak. Kamu tidak ingin menunjuk-nunjuk kepada pokok-pokok batu-batu yang berada di kelilingmu. Maka bayangkan setiap kali kamu melakukan ibadat, yang di keliling kamu itu ialah pokok-pokok batu-batu dan bukannya manusia yang boleh memberi manfaat ataupun mudarat ke atasmu. Maka dengan itu insya-Allah dia boleh membantumu hatimu menjadi ikhlas kepada Allah SWT. Wallahu a'lam. Masya-Allah, itu dia. Ikhlas itu di hati, baik itu juga di hati, masya-Allah. Dan kita rancanglah sebaik mungkin ibadah kita ini supaya kita yang uruskan ibadah kita bersama Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting tiada unsur riak itu. Sebab itulah saya teringat kata-kata para asatizah kita, yang penting sah bukannya gah. Itu yang utama dulu kan. Insya-Allah moga kita perbetulkan dari ibadah kita insya-Allah. Doktor, terima kasih doktor. Ini saja masa yang kita ada. Moga dapat jumpa lagi untuk sesi kita yang akan datang. Doktor, jaga diri baik-baik. Jaga kesihatan di sana. Sama-sama Syafiq. Jaga diri. Sama doktor. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih juga kepada anda yang terus tonton di Facebook Live IKIM FM. Dan kalau anda nak buat sama-sama ulang kaji, boleh terus ke Facebook Live IKIM FM dan juga di YouTube IKIM untuk kita tonton kembali rancangan Fas'aluna yang kita bawakan kepada anda di setiap hari Rabu petang ini. Okey? Dan kepada anda, kekal bersama Radio IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Aduh, lupa lagi nak daftar kurban tahun ni. Nak risau apa? Dia kurban kan ada. Seekor kambing RM499 je. Seekor kambing RM499 je? Dia betul. Iya, siap kurban dekat Mekah lagi. Macam mana nak daftar? Buka laman web ni, thekurban.my. Semua dah ada dekat situ. Kita tinggal nak klik je. Layari thekurban.my sekarang. Klik, dah kurban. Jadikan rasa cinta Raihana, 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 Rahmat makanan sunnah. Raihana, Raihana, rasa cinta sebenar. Raihana, Raihana, Rahmat makanan sunnah. Raihana, Raihana, semestinya Raihana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saksi bin Baharim. Jom dapatkan produk Raihana dengan ejen dan stokis berhampiran anda. Atau layari www.raihanamadu.com. Cetuskan rasa cinta Raihana di hatiku. Kalau esok Allah tarik nyawa kita, apakah persediaan kita? Tidak mahukah tuan-tuan dan puan-puan Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kedudukan mulia di sisinya? Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai manusia, sembelihlah korban dengan mengharapkan pahala daripada Allah dengan darahnya. Bahawa sesungguhnya darah korban itu jika ia tumpah ke bumi, maka ia akan mengambil tempat yang mulia di sisi Allah Azza wa Jal. Hadis riwayat At-Tabrani. Ibadah korban merupakan satu ibadah ta'abbudi yang amat mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ibadah korban seharusnya kita lakukan setiap tahun selagi mana kita dikurniakan kemampuan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tahun ini, ayuh kita bersama kempen mengejar pahala korban oleh Al-Khairi Korban dan Akikah. Kita daftar dan laksanakan ibadah korban dengan membantu jutaan saudara kita yang fakir dan miskin serta tidak mampu untuk merasai nikmat hidangan daging. Daftar sekarang di www.kurbanasnaf.com. Alhamdulillah, Al-Khairi Korban dan Akikah telah menganjurkan program korban selama 15 tahun. Sebanyak 35,720 sembelihan telah disempurnakan untuk diagihkan tidak kira sama ada korban dalam negara maupun luar negara. Impak dari kempen yang dianjurkan, ribuan anak-anak yatim, fakir miskin dan keluarga asnaf dapat merasai juadah daging yang sangat jarang dapat mereka nikmati. Daftar sekarang di www.kurbanasnaf.com. Ketahuilah, ibadah korban merupakan salah satu ibadah yang penuh hikmah. Rasulullah SAW dalam sabdanya yang bermaksud, kebaikan dan ganjarannya cukup besar seumpama banyaknya setiap ulu haiwan ternakan yang anda telah korbankan itu. Daftarlah dengan Al-Khairi Korban dan Akikah sekarang di www.kurbanasnaf.com. 89.5 FM di Melaka. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Radio IKIM 20 tahun, sentiasa memberi anda lagu-lagu ketuhanan yang terbaik dan terkini. Kembali jiwaku yang rebah tersungkur. Jelaskan Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar. Subhanallah. Bila kau mau mencari
Radio IKIM 20 tahun, sentiasa relevan dan terkini. IKIM, inspirasi, inforia, Islam.